Bila tanya khabar semua jawab, bila tanya soalan senyap semua. Saya nak bagi tahu you all, dalam kehidupan kita ni banyak ujian kan, banyak dugaan. Macam juga dalam kelas, saya kena uji you, kena tanya you kan, supaya nak tengok you ni berada di landasan yang betul ke. Ataupun you juga terbabas macam sahabat kita tadi sahurnya kan. So saya tak naklah kita macam syok sendiri. Okay, saya mengajar, saya ingat semua pelajar saya faham kan. Rupa-rupanya tak faham rupanya sampai fusion wedding Dr. last week kalau ikut note saya. Okay. Okay, so kita ikut note you lah Tika. Tika Aling. Okay, yang lain macam mana? Adakah Tika saja yang hadir pada minggu lepas? Setahu saya untuk rekod 29 orang hadir pada minggu lepas. Kan? Apa Mama Arif kata, wow, kata, join ni proses mempunyai 3 jenis, welding, adhesive bonding dan mechanical fastening. Very good. Macam tu lah kita nak. Okay. Tengok saya walaupun puasa masih bersemangat nak mengajar ni hari ni. So mana lagi poin-poin saya nak tengok yang minggu lepas awak belajar. Mesti dah lupa ni. At least bila you type balik, you akan ingat balik lah kan. Saya nasihatkan you all, bila dah habis kelas tu, you recall terus. Jangan nak tunggu dekat ada kuis baru nak baca. Memang tak dapat dia nak nolongnya. Kan? So, selepas kelas tu kita recap balik, kita belajar, kita ajar balik. Semau, Jimau, Gitau, Gas. Bagus Asilah. Asilah kan betul. Okay. Nurul Rosdiana. Nurul Rosdiana, Nurul hanya belajar 3 saja. Semau, Gitau, Jimau. Jimau tu bukan GMAU, itu Gimau. GMAW. Nurul. Terima kasih Nurul. Apa-apa pun kita ucap terima kasih sebab Nurul berani. Ada ya doktor. Ada ya. Apa tu? Ada ya doktor. Okey. Typo. Okey, typo. Dia kata. Okey, bagus. So kita nak sambung balik kuliah kita yang tertangguh. Okey, ni tajuknya adalah fusion welding. Okey. Nampak you all ni? Nampak Siapa tak nampak mungkin dia tak sahur pagi tadi. Sebab tu dia tak nampak sebab mata dia dah tak semangat. Kan? Dia tak minum air. Okey, Wani. Terima kasih Wani. Nampak. Nampak Okey, terima kasih kerana membagi respon. Kenapa saya tak boleh next ni? Okay, kita di sini kan hari tu dah cerita panjang lebar dah. Sini saja pun sejam dah saya ajar you kan. Begitu pantas masa berlalu kan. Ada orang panggil saya nak bagi talk 1.5 jam je. Saya kata kalau 1.5 jam ni, muka dimah pun tak habis lagi sebenarnya kalau 1.5 jam ni. Kan, at least nak bagi saya ceramah, bagilah 5 jam. 1 hingga 2 jam tu introduction baru. Kan, baru betul. Ini 1.5 jam. Allah, saya dengar. Saya takut saya tak habis nak cakap. Mukadimah pun tak habis lagi. Okey. Okey, ni MIG. Okey, semua kita nak sambung yang ni. Okey, ini adalah fusion welding. Seperti yang kita sedia maklum bahawa fusion welding ni, nama dia fusion welding ni adalah dia apa dah? Okey, fusion welding ni adalah kita panaskan lebih daripada takat lebur sesuatu bahan. Maksudnya bahan tu cair. Itu konsep dia. Dia kena cair. So kita ada beberapa jenis yang kita kongsi pada minggu lepas. Tetapi minggu ni kita nak tambah ilmu you kan. Takkan nak duduk takut yang sama. Kita mesti bertambah ilmu kita terutamanya di dalam bulan yang Ramadan yang mulia ini kan. Okay, basically fusion welding ini asasnya terbagi kepada 3 yang besar. Yang besar. Orang Johor kata besar kan. Okay, yang pertama adalah gas yang dipanggil juga gas welding. So gas welding ni basically diterbahagi kepada 2
iaitu oxyacetylene dengan oxyhydrogen. Ini adalah gas welding lah. Okay, kalau dekat makmal kita ni, kita guna oxyacetylene. Apa beza dia dua tu? Gas lah. Yang oxyacetylene, of course dia pakai oksigen dengan acetylene. Dengan yang satu lagi adalah oxyhydrogen. It depend on the part yang kita nak kimpal. So basically dia berdasarkan kepada gas tu, kan, iaitu bahan yang kita nak gunakan dengan operation apa yang kita nak gunakan. So yang kedua is quite famous dekat pasaran sekarang ini. Kalau type je dekat Shopee memang banyak saja, kan. Okay. Shopee bukan jual barang-barang yang awak nak je, tapi barang-barang welding pun banyak juga kat Shopee ke Lazada, kan. Saya tahu you all semua adalah peminat Shopee yang sangat-sangat, kan. Okay. Basically arc welding ni terbahagi kepada 4 jenis, iaitu shielded arc welding ataupun kimpalan arka berperisai. Dalam bahasa Jawanya macam tu. Jawanya adalah kimpalan arka berperisai. Okey. Kalau dalam ia juga terbahagi kepada 2 yang biasa, iaitu carbon arc welding dengan shielded metal arc welding, iaitu namanya SMAW. Kan, dalam bahasa Inggeris SMAW. Dalam cawaknya adalah kimpalan arka logam berperisai. Okey. Kemudian yang ni kita dah cerita sedalam-dalamnya, sedalam lautan biru. Maksudnya saya rasa you boleh dah faham dah apa benda SMAW ni. SMAW ni juga kalau bahasa kampung ni dia panggil kimpalan arka. Itu bahasa yang biasanya digunakan dekat kampung-kampung. Tak kira lah kampung dekat Jawa ke, dekat Kedah dan sebagainya, itu biasa perkataan yang digunakan. Okey, kalau di UPSI, walaupun UPSI ni berada di kampung, tapi kita ni advance, kan. Kita panggil SMAW, shielded metal arc welding. So kalau nak buat SKM sekarang ni, dulu untuk bagi kimpalan ni dia terbagi kepada dia ada satu je, sekarang ni terpecah pula kepada banyak-banyak, antaranya SMAW, GMAW, GTAW dan sebagainya lah. Kalau ada yang berminat untuk ambil SKM, dan saya rasa mungkin ada di antara you all dah ambil SKM kot dekat KV, College Vocational, so kita dah ambil. Saya punya aircon ni kan tembak betul-betul dekat mata saya. Bukan saya tak cukup tidur. Saya memang bertenaga ni, tapi bila aircon tembak betul-betul kat mata saya ni, kena adjust aircon ni, kan, menyebabkan mata saya berkelip-kelip banyak kali. Okey, kita sambung lagi. Kemudian poin nombor 2 adalah inert gas arc welding, kimpalan arka gas inert, gas apa orang panggil? Gas in. Hari tu saya dah cerita yang pasal, saya dah cerita habis ke pasal jima-jima GTAW ni, kan? Ke belum? Saya rasa macam belum lah, kan, betul? Saya cerita hari tu pasal dekat mana jima, SMAW, GTAW, apa beza dia? Tak apalah, kita bincang dekat sini nanti. Okey, inert gas arc welding atau dia terbagi kepada 2, iaitu gas metal arc welding ataupun dipanggil GMAW, dengan GTAW, gas tungsten arc welding, kimpalan arka tungsten gas. Saya rasa saya tak cerita lagi. Saya cerita dekat mana itu Saya dapat rasakan bahawa awak semua tak faham ni, kan. Saya cerita SMAW, GMAW, GTAW, kemudian saya kata apakah bezanya adalah gas tadi, kan. Sampai situ je kita cerita. Kita tak cerita detail sebenarnya gas tu macam mana. Betul ke betul? Betul. Betul. Okey. Terima kasih kerana masih lagi belum tidur. Okey. Jangan anggap bulan puasa ni lemah. Kita kena, kalau you tidur kan, jadi kita tak semangat. So, tidur nanti dekat Zuhur. Saya tahu ada yang bangun tahajud malam tadi, kan. Tapi harap you boleh kekalkan konsisten, kan, kita punya tenaga. Okey, yang ni saya dah cerita pasal SMAW, kemudian kita nak cerita pasal GMAW dengan GTAW ni. Okey, yang beza GMAW dengan GTAW adalah dekat perkataan metal ni dengan tungsten. Yang ni sama saja, kan. Yang ni sama. Ini yang membezakan. GMAW ni menggunakan logam. Okey, gas. Okey, saya cerita juga kalau SMAW itu S M apa jadi M
Semau ni kan, ni semau. Okey. Tukar color. Kita main beban kognitif teori. Kemudian kita ada jimau. Ni jimau. Kalau you all tak tidur lah kan. Kalau tak tidur cakap tak tidur Tulis sekali tu. Saya belum tidur. Tau. Okey, hari tu kita dah cerita. Saya tengok ingatan saya kuat ni. S ni dengan G. Ini beza dia antara semau dengan jimau. Okey, disebabkan bulan Ramadan ni kita siang hari tak boleh merokok. Bukan kita orang yang merokok tu. Bukan saya tak merokok Sekejap lagi kata, tak ramai merokok juga rupanya. Okey, semau dengan jimau. Okey. Konsep semau ni adalah kita ada stick. Kita ada stick tu kan. Kita ada stick tu. Stick ni apa? Batang. Batang kita nak kimpal tu. So dalam batang kimpal ni dia ada dawai dalam tu. Okey, dia ada dawai. Dawai dalam bahasa apa? Dia ada macam dawai lah kan, dawai. Okey, dia ada dawai yang logam lah. Okey, dawai logam. That's why nama dia metal. Ni nama dia metal ni, metal. Kan? Ni pun metal juga. Metal ni logam Okey, kemudian semau ni, okey. Bila kita maksudnya dawai itu disaluti oleh flux, ni panggil flux. Kalau kita tengok dia macam simen macam tu. Dia konsep dia macam ubat nyamuk sebenarnya kalau you faham. Kan? Masa macam ubat nyamuk. Macam mana konsep dia adalah, let's say kita ada dekat sini, ni dawai dia katakanlah. Okey, kemudian kita ada mana ni? Kemudian dawai ini disaluti, bukan disaluti emas. No, kalau disaluti emas dah bernilai. Disaluti ini dinamakan flux. Okey, flux. Buat kalau merah pula. Nak suruh you all faham. Nak suruh you all tak tidur kelas saya ni. Flux. F-L-U-X ke? Itulah. Flux. Salutan ni. Okey. Okey, sebenarnya bila kita kan saya dah cerita dah, ada metal dekat sini, bahan logam. So bila kita ada arka ni, maksudnya arka dekat sini adalah arka ni adalah dia cuba bahan ni dia nak bersambungkan, tapi tak boleh bersambung sebab ada gap. So bila ada gap tu dia akan menghasilkan spark. Okey, menghasilkan spark. Macam percikan api macam tu arka. Okey, percikan api tu, bila percikan api berlaku maka dia akan panas, dia akan cairkan batang ni dan dia akan cairkan bahan kerja. So dia akan cairkan dua-dua. Dia itu bahan kerja dan satu lagi adalah flux. Okey, flux pun juga dicairkan. Jadi bila flux ni dicairkan, dia macam kita bakar ubat nyamuk, dia akan keluarkan gas. Okey, dia akan keluarkan asap. Okey, asap. Dan asap inilah digunakan untuk melindungi bahan kerja itu daripada oksigen, nitrogen, apa semualah, jen kan, trojan ke sebagainya. So jen tu akan dihasilkan selepas pemanasan tadi. Okey, selepas kita cairkan dia punya flux ni akan keluar. So benda tu dia macam asap lah kan, dia ada macam dia akan macam tu. Dia akan asap tu akan lindungi kita punya kawasan pencairan logam tadi. So menyebabkan oksigen, hidrogen dan seumpamanya tak boleh nak attack, tak boleh nak serang kita punya kawasan pencairan tadi. Jadi kita boleh lindungi dia daripada berlaku crack kan retak, penyambungan yang tidak tidak baik dan sebagainya. Okey, disebabkan oleh penyambungan ini tak sampai caranya. Nampak ke nampak? Okey, kemudian that's why dia panggil shielded dekat sini. Shielded ni maksudnya perisai. Perisai ni adalah dipanggil asap ataupun gas ataupun wap sebagainya yang dihasilkan daripada pembakaran stick tadi. Itu dia pembakaran stick tadi. So
That's why dipanggil shielded metal arc welding. Kemudian proses yang kedua dipanggil GMAW, gas metal arc welding. Okay. Dalam konsep GMAW pula, kita ada gas metal arc welding. Maksud gas di sini adalah gas yang gas ni adalah bukannya gas semula jadi. Maksudnya gas tu maksudnya dalam apa untuk proses kimpalan ni kita akan wujudkan gas tu. Gas di dalam tong tu. So maksudnya GMAW ni dia akan ada satu tong gas. Kalau SMAW tak ada SMAW. Sebab apa? Sebab gas yang dihasilkan adalah gas semula jadi melalui pembakaran tadi. Pembakaran flux tadi yang menghasilkan asap gas yang akan melindungi bahan kerja. Tapi dalam proses GMAW tadi, bila kita kata proses GMAW tadi, gas yang kita gunakan adalah dipanggil inert gas. That's why dalam kes ni dia panggil inert gas arc welding. Apa ke benda lah pula inert gas ni? Okay, kalau you belajar dulu, ingat masa you belajar dengan masa sekolah menengah dulu, masa zaman nakal-nakal dulu, kalau you masih ingat lagi, okay, iaitu kita panggil periodic table atau dalam bahasa Jawanya adalah bahasa Melayunya. Jawa kan mak orang Jawa ni cakap sejawa di utara rumah ni. Saya duduk Johor lama kan, jadi saya terpengaruh dengan budaya-budaya Jawa di sana. Okay. Okay, kemudian ini adalah jadual berkala. Kalau kita ingat sini adalah kumpulan pertama, kumpulan kedua, kumpulan ketiga. Okay, saya bukan nak cerita pasal puak-puak hari ni. No, tidak. Semua saya nak cerita bahawa ada satu part yang belajar tu, dia panggil kumpulan terakhir dekat sini kan. Dia panggil kumpulan inert gas ataupun dalam bahasa Melayunya adalah kumpulan gas lengai. Siapa daripada metrik sini? Okay. Siapa daripada metrik? Siapa daripada metrik? Siapa daripada metrik? Ada tak sahabat-sahabat kita daripada metrik? Ada, doktor. Saya. Nurul Rosdiana, betul? Daripada matrikulasi mana ni? Rosdiana. Cuba cerita sikit. Nur Hidayah, KMNS, College Matrikulasi Negeri Sembilan, kan? Betul ke betul? Saya teka. Okey, bagus. Okey, you ambil account ke, you ambil sains? Siapa yang ambil sains? Pure sains ke, fizik ke, tak kisahlah. Sains, budak pandai ni Nurul ni. Rosdiana, physical. Nur Hidayah Rahim, physical. Okey. Sains, kebanyakan sains ni patutlah awak ambil sains rumah tangga. Kan? Disebabkan awak memang budak-budak pandai ni, saya tahu. Okey, ingat lagi tak gas lengai tu dalam belajar metrik ataupun inert gas? Boleh faham tak gas lengai ataupun inert gas tu apa ke benda? Cerita sikit kat depa ni yang tak tahu lagi ni. Cuba komen sikit nak tengok. Boleh? Atira Hidayah dengan Rosida tu, apa yang awak faham pasal gas lengai tadi? Gas lengai ataupun gas dalam bahasa ibunda saya dipanggil inert gas lah. Gitu. Okey? Mana? Cuba komen. Tak ada lah pula. Aduh. Kalau tanya tempat jaga juga dia jawab. Kalau tanya soalan memang senyap je. Okey? Baru nak Google. Tak payah Google. Ngantuk sikit lah. Okey. Sebenarnya gas lengai ini adalah gas yang stabil. Dia stabil kan? Gas yang sangat stabil. Kita ingat lagi, saya tak nak ajar detail kimia. Saya pun bukanlah suka sangat kimia. Kan? Tapi suka tak suka bila kita belajar ni kita kena ambil tahu. Okay? Kemudian kita ingat lagi kita punya ni. Kemudian petala luar ni kan. Saya ingat semua belajar lah benda ni. Kan petala luar, petala apalah, apa semua. Ni.
Alah, lambat pula tulis. Itulah. Jadi dua sini kan. Buat bulat dah senang. Jadi dia adalah 8. Maksudnya kan 8. Maksudnya 8 ni adalah stabil. Apa maksud stabil ni? Stabil ni maksudnya dia tidak perlu menerima ataupun melepaskan elektron. Ini elektron kan kepada orang lain. Dia tidak memerlukan. Kalau kita katakanlah material tu adalah 2, 3, dia perlu lagi menerima, jadi 2 pula dah. Okay, dia perlu lagi menerima 5 lagi elektron untuk menjadikan dia stabil. Tapi dalam konsep inert gas, dia tidak perlukan orang, dia dah stabil. Kan? Dia tak perlu pancing undi orang lain. Kan? Dia dah stabil. Okay, jadi apa yang kita dapat dari sini, that's why dalam kita punya timpalan inert gas tadi, kita pakai gas lengai. Sebab apa? Sebab gas itu sudah stabil. Okey, gas itu sudah stabil. Maksudnya kalau oksigen, kalau nitrogen, kalau carbon dioxide apa dan whatever gas yang ingin menyerang kita punya kawasan tempat kita nak timpal tu, maka dia akan dilindungi oleh gas lengai tadi. Kenapa kita pilih gas lengai? Sebab dia sangat stabil. Kita tak nak harapkan pagar makan padi. Kan? Kita nak melindungi daripada gas oksigen dan sebagainya. Tapi tiba-tiba orang yang nak lindungi itu serang kita. Kita tak mau macam itulah. Kan? Itu dia masuk inner gas. Okey, kemudian itu maksud beza antara SMAU dengan GMAU adalah di perkataan S tadi. Okay, shielded dengan gas yang dimasukkan adalah gas lengai. Okay, kemudian kita ada metal sama. Itu saja beza SMAU dengan GMAU. Kemudian kita masuk GMAU dengan GTAU. Sekarang the games sangat berbeza pula. So kita nak tengok GMAU dengan GTAU pula. Okay, GMAU ni dalam proses ni bezanya adalah perkataan M dengan T. Ini perkataan M dengan T. Okey. Siapa dekat sini rumah dia ada cerik air? Cuba angkat tangan. Angkat tangan pula. Cuba komen. Siapa dekat sini dia punya elektron pada last lingkaran ada 8. Okey, bagus. Saiz. Siapa dekat sini rumah dia ataupun rumah mak dia ataupun rumah mak mertua dia ataupun rumah makcik dia memang ada kita panggil cerik air. Cuba komen siapa yang ada. Cuba aktif sikit. Ada saya. Okey. Saya nak suruh faham sekarang ni. So ini cerik air elektrik tau, bukan cerik air yang cerik air elektrik. Betul, cerik air elektrik. Bukannya cerik air yang satu lagi tu yang kita panaskan guna gas tu. Tak, ini cerik air yang kita pakai dekat asrama, dekat hostel kan, kita nak cepat apa semua. Okey, you perasan dalam tu ada apa? Selain daripada semut apa semua, jangan cerita yang tu. Yang tu memang you je ada. Yang lain selain daripada semut, lipas dan sebagainya tu, apa yang ada dalam tu? Lingkaran besi. Lingkaran besi tu kan. Lingkaran besi tu agak-agak apa benda lingkaran besi tu? Punca haba. Punca haba. Memang ada punca haba, tapi agak-agak nama dia apa nama dia? Nama dia. Lingkaran besi tu. Apa nama dia? Rosdiana dengan Awangku Zaini. Apakah nama benda tu? Tungsten, doktor. Wah, terbaik. Kau dah masuk kelas saya tahun lepas. Wangku. Okey. Tungsten, betul. Okey, persoalannya di sini, kenapa dia pakai tungsten? Kenapa? Kenapa dia pakai tungsten? Sebab tungsten tu dia boleh menahan pada suhu yang tinggi. Kalaulah katakanlah you guna
cerik tadi, bila kita panaskan cerik tu, tiba-tiba cerik tu cayak. Cayak betul ke saya cakap ni? Cair kan? Tiba-tiba dia cair. Jadi macam mana dia nak membantu you? That's why kita pakai tungsten. Bila dia panaskan kan keluar warna merah apa semua, tapi dia masih lagi boleh bertahan. That's why kita pakai tungsten. Okey. Tapi dalam kes ni, kenapa pula nak panggil tungsten? Sebab kita bukan nak panas air, kan? Kita bukan nak buat teh ais ke apa pada pagi ni sebab pagi ni puasa. So, macam mana tu agak-agaknya? Boleh ke boleh? Okey, kita tengok sini. Kalau kita tengok dekat sini, ini elektrod ni dibuat daripada metal. Kan? Elektrod ni dibuat daripada metal. Dalam kes TIG ni, tungsten inert gas ataupun jitau ni, kita elektrod dia diperbuat daripada tungsten. Itu beza dia. Ini metal, ini tungsten. Dari segi apa? Dari segi elektrod dia. Okey, dari segi elektrod dia. Okey. Jadi kenapa yang satu tu pakai metal? Kenapa panggil yang dipakai tungsten? Okey, untuk jimau ni, kita pakai elektrod dia adalah dipanggil consumable electrode. Apa ke benda pula consumable electrode? Consumable electrode ni adalah pakai habis. Pakai habis. Sebab dalam jimau ni dia ada gelung-gelung. Pakai habis ni maksudnya kita ada satu gelung ni, kita guna yang ni, bila dia bakar dia akan cair, dia habis. Macamlah rokok tu kita bakar, dia cair pula. Dia terbakar lepas tu habis. So sama juga dengan jimau. Okey, rokok juga boleh kategori consumable kan, maksudnya pakai habis. Kita boleh pakai habis. Dia pakai je habis. Tapi dalam second case kita panggil jitau, gas tungsten arc welding. T adalah tungsten. T adalah tungsten di mana elektrodnya adalah non-consumable electrode. Maksudnya elektrod dia tu tidak habis. Sekali je kita pakai, so dia akan kekal di situ selama-lamanya. Dia ibarat cinta sejati, akan kekal selama-lama. So kalau nak cari cinta, carilah macam tungsten ni. Jangan cari macam metal. Dia akan habis, dia cair kan, dia pun hilang lah entah ke mana. Jitau dengan jimau itu perbezaan dia, iaitu elektrod yang digunakan. Habis ke tak habis? Itu konsep dia kan. Boleh faham setakat ni kenapa, apa beza jimau dengan jitau? Dalam kan ni saya ajar you kan. Tak ada dekat sekolah memandu pun tak ajar sampai macam di dalam ni. Itu maksudnya inert gas tadi dengan metal gas welding dengan tungsten arca welding. Sekarang boleh faham ke? Boleh tak beza? Tak payah tengok nota kan, tak payah bagi nota pun you dah faham dah. So sebenarnya apakah perbezaan antara tiga benda ni? Nanti masuk dalam jitau tu kita cerita detail lah. Kalau kita sekarang tak surprise kan. Kita nak benda yang surprise kan. Barulah seronok belajar. Kemudian yang berikutnya adalah nombor 3 dalam arca, kimparan arca. Sebenarnya bila kita kata kimparan arca, sebenarnya banyak lagi kimparan arca. Dia bukan sahaja semau. Dia ada jitau, jimau, atom hydrogen arc welding dengan submerged arc welding. Yang ni atom hydrogen arc welding ni masuk dalam kategori arca, kimparan arca juga. Kemudian dalam kes ni dia pakai hydrogen as a gas. Kemudian kita ada submerged arc welding. Submerged arc welding ni maksudnya kita faham bahawa bila berlakunya proses kimpalan itu, kita perlu lindungi, kita perlu lindungi kawasan percairan itu. Dalam submerged arc welding ni, dia akan gunakan serbuk. Dia akan guna macam bahan serbuk tu, dia akan tutup kawasan kimpalan tu supaya gas tidak boleh masuk. So perbezaan antara tiga benda ini adalah gas mana yang digunakan untuk melindungi, melindungi bahan ataupun tempat yang kita nak kimpal tadi. Itu je bezanya. Dalam kes shielded ni, dia mencairkan flux tadi. Yang kedua, inert gas arc welding ni, dalam kes ni pula,
dia pakai gas inert, maksudnya adalah gas lengai, yang mana gas ni adalah sangat-sangat stabil dan boleh menahan part atau material itu daripada cair. Kemudian kita pergi yang seterusnya, iaitu atom hydrogen arc welding. Dia menggunakan hydrogen. Kemudian submerge ni dia macam serbuk yang akan tutup kawasan timpalan. So kalau kita nak cerita detail benda ni, memanglah takkan habislah you punya syllabus ni. Kan sebab hari tu saya mengajar subjek welding sahaja. You can imagine, pelajar tu ambil 6 jam kredit, saya hanya ajar dia welding saja. Betapa dalamnya lautan ini sebenarnya, kan. Okey, kemudian kita akan ada satu lagi proses, yang mana proses ini tidak menggunakan gas dan dia juga tidak menggunakan arca, iaitu kita panggil dia kategori other processes. So dalam kes other processes ni, biasanya banyak sebenarnya jenis timpalan ni, ada 100 lebih, kan. Setiap buku macam-macam berbeza-beza lah. Okey, kemudian kita ada start welding, spot welding, electron beam welding and laser beam welding. Okey, laser beam welding ni biasa dah dia pakai laser untuk mencairkan material tersebut. Kemudian electron beam ni dia menggunakan pancaran elektron. Tadi pancaran laser, ini pancaran elektron. Tadi kita ingatkan bahawa dalam timpalan gas welding, dia menggunakan api directly sebenarnya, gas welding. Okay, kita sparkkan api dan api itu akan membakar dan mencairkan material. Dalam arc welding ni, kita menggunakan, dalam arc welding ni kita menggunakan arca yang akan mencairkan, mencairkan timpalan tersebut. Dan last kali kita menggunakan other processes, iaitu sumbernya daripada laser, elektron, spot welding and start welding. Dalam spot welding pula, dia macam dekat pintu kereta dekat tepi tu. Kalau you tengok balik, dia guna spot welding. Spot welding ni digunakan untuk bahan-bahan yang nipis saja. Dia macam stapler, dia stamp tu, dia panaskan, lepas tu dia lepaskan. So of course spot welding ni biasanya tak kuat sangat, tapi sebab dia nipis, kan. So bila dia nipis, dia boleh berpegang antara satu sama lain. Dan kemudian last adalah kita panggilkan dia adalah start welding. Start welding ni start, you tahu kan, kita ada screw, kita ada start. Start tu yang ada thread. Start welding ni adalah kita macam mana kita nak pasang screw pada mana-mana part lah. Bukan screw, start. Start tu adalah ulir, yang satu batang tu ulir. Okey, setakat ni macam mana? Boleh faham ke? Jangan tertidur sudahlah. Hitam itu dalam hubungan steel kah doktor? Semua boleh steel, semua pun boleh steel, jima pun boleh steel. Apa siapa tahu nak tanya tadi? Saya kena pakai topeng lah, tak nampak sekali saya muak, kan. Mana tadi? Siapa nak tanya tadi? Ada dah? Nah, kau nak cakap saya nak pergi keluar, kejap. Jitau ni, doktor, digunakan dalam menyambung steel, kan. Semua boleh menyambungkan steel. Isunya sekarang ni, elektron apa yang dia gunakan? Itu dia, okey. Elektron apa yang kita gunakan? Sama ada elektron tu adalah, sama ada dia adalah metal ataupun dia tungsten. Tungsten. Bila guna tungsten, dia tak cair lah. Tapi kalau guna metal, dia akan cair, kita akan ganti lagi. Nanti kita akan pergi detail part tu, tak tahu sempat ke tak hari ni. Kalau ikutkan saya memang detail lah ni, kan. Supaya saya nak faham apa benda yang kita belajar ni. Adalah tak faham, pening-pening, terkikial, kan. Okey, saya harap semua dah faham tu dengan contingan saya tadi. Okey, so basically kita faham ada timpalan ni terbagi pada dua, fusion dengan solid state welding. Dan nama lagi solid state welding, maksudnya bahan logam tu bila kita cairkan,
dia tidak bertukar daripada pepejal kepada cecair. Dipanggil solid state. Maksudnya dia masih mengekalkan kejantanan dia. Kesolidan dia. Solid kan? Okay, solid state welding is a welding group that produce coalescence under the melting point of material or metal to be welded. Apa maksud dia? Under melting point. Under melting point ni adalah point cairan. Maksudnya tadi bahan ni kalau kita panaskan bahan dia akan cair kan. So dalam kes ni sebab kita gunakan di bawah takat lebu, maksudnya bahan itu tidak cair sepenuhnya. Dia tidak cair sepenuhnya. That's why dipanggil solid state. Maksudnya dia masih mengekalkan dalam keadaan pepejal tadi. Okay, contohnya ada diffusion welding, friction welding, ultrasonic welding. Ini adalah antara contoh-contoh dia lah. Okay, kemudian brazing and soldering. Okay, brazing ni biasanya use filler metal and involve low temperature than welding. Brazing ni lebih kurang saja dengan brazing ni lebih kurang saja dengan dengan kimpalan. Okay, brazing itu lebih kurang saja dengan kimpalan, cuma suhunya lagi rendah berbanding dengan kimpalan. Itu je beza dia brazing ni. Okay, brazing ni dia menggunakan macam kimpalan gas akan sama, cuma suhunya sangat rendah lah berbanding dengan kimpalan gas. Okay, soldering use similar. Soldering ni you tahu lah kan, soldering adalah kita nak buat diode, electrode dan sebagainya. Okay, soldering use similar filter metal and involve even lower temperature. So beza soldering ni sebenarnya konsep dia sama dengan GTAW tadi, gas tungsten arc welding. Kalau you nak faham GTAW sebenarnya you boleh faham dari segi konsepnya adalah sama dengan soldering. Kan? Soldering ni dia tidak cairkan dia punya electrode tu, tapi dia cairkan filler metal. Apa maksud filler metal? Filler metal ni adalah bahan lain, bahan tambahan yang kita gunakan. Macam makan Maggi lah kan, ada perencah kari apa semua untuk menyedapkan lagi Maggi tu. Sedapnya kan. Okay, sabar semua, lambat lagi buka puasa, sabar. Okay, kemudian bila kita gunakan soldering ni adalah kita tak cairkan electrode dia. Kita cairkan filler tadi, iaitu timah. Okay, boleh? Ada lagi ke tak ada you all ni? Kau tidur dah semua ni? Ada doktor. Ada lagi. Alhamdulillah. Seorang je. Ada Aida masih lagi ni. Lisa, Julaila. Ada. Oh, ada lagi. Kusyuk tu. Bagus. Alhamdulillah. Masih lagi ada kan. Okay. Aircon ni nak kena adjust lah. Sekali dia tembak mata dia terus. Okay. Ini adalah secara detailnya apakah proses-proses soldering and brazing tadi in comparative charts. So soldering is a low temperature, kemudian kemudian kita gunakan filler alloy that melting temperature below 450 untuk soldering, tapi brazing dia lebih daripada 450. Namun begitu brazing dia 450 sehingga tidak melebihi daripada takat lebu sesuatu bahan tadi. Okey, poin nombor 3 ialah biasanya soldering ni digunakan untuk elektronik. Kemudian untuk brazing ni adalah metal used in electronic circuit, pipe, filtering and automotive. Maksudnya brazing juga boleh digunakan untuk elektronik circuitry. Apa benda tu circuitry ni? Okey. Biasanya kalau brazing ni, kalau ingat lagi lah, kan dekat sini kita dekat kereta ni kan, dekat kereta ni. Ni. Brazing dipanggil, brace, joint kan, untuk manifold, untuk exhaust punya kereta. So dia pakai dekat sini, brazing. Biasanya part-part macam itulah, seumpama dan seangkatan dengannya. Okay, nanti you boleh baca detail lah sambil-sambil buka puasa. Okay, you boleh cuba tengok balik yang manakah
apa tu kita boleh guna pakaikan dia. Okey. Ni. Ini ada soalan, apakah perbezaan antara semau, ditau, jimau, grass ready in term of sources, thickness of material and outdoor applications? So agak-agak boleh jawab tak you all? Saya bagi you 5 minit. Okay, 5 minit. So you cuba jawab dulu macam mana 5 minit ni. Kemudian kita akan kembali lagi. Boleh ke boleh? Bukan. Ada. Boleh ke boleh? Kita sikit lagi, kita dah nak habis ni. Kebetulan you buat aktiviti. Kalau tak you tidur nanti kan. Okay, you buat aktiviti dulu. Tengok apa beza semau, jimau dan gas. Kalau tengok sini saya memang sediakan soalan supaya you tak mengantuk. Kita tak nak lagu mengantuk. Memang mengantuk betul lah kan. Okay, boleh? Dalam masa 5 minit macam tu. Kejap lagi kita kembali lagi. Okay, saya harap you boleh jawab soalan ni nanti. Lepas tu dekat komen, tulis kat komen. Okay, 5 minit lagi. Sekarang jam saya menunjukkan pukul 11.45. Mungkin 11.50 kita sambung lagi. Okay, jumpa kejap lagi.
Okey, kita teruskan. Okey, macam mana? Ada jawapan dah? Semau, jimau, jitau, wedding in term of sauce. Okey, in term of sauce, boleh jawab? Mana Yun tak ada jawab lagi ni? Participant ada 36. Wow, amatnya. Mana? Ada lagi ke tak ni? Ke dah left lah semua ni? Ha? Cuba jawab ni. Ada tak jawapan dia ni? Kalau dari segi sources tadi, saya dah cerita dah. Jadi agak-agak ketebalan dengan outdoor applications. Maksudnya kita nak kimpal di kawasan yang luar lah. Okay. Boleh? Mana-mana cepat-cepat. Kita dah nak habis ni sikit lagi. Sekali dia ambil dia jawapannya sangat-sangat detail. Bagus macam ni. Macam ni lah awang yang kita cari. Okey, pembakaran yang menggunakan metal. Dawai yang mana disertai oleh flux. Api menghasilkan. Saya bukan nak learning point. Saya nak in term of source. Sumber dia. Apa sumber dia? Proses kimpalan menggunakan elektrod untuk menjalankan arus elektrik. Jitau menggunakan elektrod tungsten. Jimau menggunakan elektrod wire pepejal. Secara berterusan melalui kimpalan holder. Wire pepejal secara berterusan. Jimau. Okey, ni source. Saya nak tanya source. Source dia. Welding in term of source. Sumber dia daripada mana? Okey. Kan saya dah terang dah tadi. Macam mana jawab kuis ni? Kuis kita dah tak lama dah ni. Okey. Ni source dia tadi adalah apa benda? Arca. Ini pun Arca source dia kan, source dia. So sumber dia memanaskan tu. Ni Arca. Tapi kalau gas welding dia menggunakan bahan api tu yang dihasilkan melalui pembakaran oxyacetylene, oksigen dengan acetylene. Itu beza soalan yang pertama dia. In term of sources, 3 tu pakai Arca, kemudian yang satu lagi itu dia pakai kimpalan gas welding. Okay, kemudian in term of thickness of the metal. Okay, thickness of the metal. Thickness of material, ketebalan dia. So which one is the most suitable for, maksudnya material yang nipis dengan tebal? Siapa boleh jawab itu tu? Adakah semau sesuai untuk material yang tebal ataupun yang nipis? Bagaimana? Semau, jimau, jitau. Okay, boleh jawab tak? Kalau kita compare dari segi jimau, jitau ini dengan kimpalan gas welding, so yang manakah dia ingat kalau Arca ni dia macam menumpu kan, dia punya pemanasan dia. Okay, in term of bahan-bahan nipis ni, kalau gas welding ni tak kisah. Gas welding ni isu dia adalah dia menggunakan api untuk memanaskan bahan kan. So kalau semau dengan jipau ni kita menggunakan semau ni, maksudnya kalau kita perasan kalau kita buat grill kan, dekat ada rumah-rumah tu ada grill. So kalau kita pakai jimau ni boleh, tidak masalah, cuma biasanya dia akan tembus. Kenapa dia akan tembus? Sebab dia punya pemanasan, penumpuan pemanasan dia tu besar. Dia panggil zone effect. Zone apa tu? Dia panggil apa dia panggil? Heat affected zone. Heat HAZ, heat affected zone. Apa itu HAZ? Katakanlah ni kita ada bahan kerja kan, kita ada, Allah, terkena pula laptop saya kan. Katakanlah ini adalah bahan kerja kita. Okey. Katakanlah warna apa, nak warna kuning.
Tak pun warna kuning, warna merah, marah ni. Katakanlah kita nak kimpal kawasan ni kan, dia punya merah dia tu, marah dia tu. Besar ni, itu dia kan. Katakanlah macam tu. Tapi kalau kata Jimau ni dia menumpu, dia punya heat defect zone dia tak besar sangat. Kalau yang satu lagi kecil lah. That's why Jitau sesuai untuk bahan-bahan nipis. Kan? Jimau ni boleh sesuai untuk bahan-bahan tebal. Jimau ni tak sesuai untuk bahan nipis. Sebab heat effective zone dia tu, warna merah dia kalau panas kan, warna merah dia terbesar menyebabkan bahan kerja akan jadi tembus. Tembus. Kalau Jitau tadi sebab dia dia punya spark dia tu, color dia pun nampak ada warna beza dah berbanding dengan Jimau dan Jitau. Itu dari segi thickness of bahan lah, bahan kerja. Kemudian kita pergi yang satu lagi iaitu outdoor applications. Outdoor applications. Seperti yang kita ketahui, Semau ni menggunakan gas semula jadi dari segi pembakaran bahan tu. Jadi dia, let's say kita nak kimpal dekat kawasan luar, the issues ialah bila kita kimpal dekat luar, dia ada udara yang mengalir, angin yang tiup kan. Bukannya you kimpal, you yang tiup. Angin dekat luar ni yang tiup. Jadi bila dia tiup, ingat function gas tadi adalah untuk melindungi bahan kerja daripada di-attack oleh oksigen dan sebagainya. Bila kita tutup saja dengan gas dan sebagainya, tadi apakah yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku, dia dah tutup cantik-cantik semua. Apa yang berlaku, dia tak ada lagi bahan yang boleh attack, boleh serang dia. Kemudian kita ada Jimau, Jitau, kemudian untuk kimpalan dua ni kita gunakan gas yang kita kena provide, kita kena bekalkan gas tu. Gas tu sebenarnya bila kena tiup dekat angin, dia senang terbang, dia senang jauh. Maksudnya dekat sini Semau ni adalah sesuai untuk outdoor sebenarnya berbandingkan Jimau dengan Jitau. Sebab apa? Sebab disebabkan oleh gas yang dihasilkan tadi. Boleh faham? Semua, terima kasih awangku Zaini dengan Aida Akilah yang tulis kita punya jawapan tadi. Kan, yang lain mana ni? Tak ada ni, saya anggap tak ada lah kot. Orang ni jadi ni. Mana yang lain? Tengok berapa orang lah ada ni. Takut saya bercakap berapa orang. Ada lagi 36, tadi 38. Cepat benar keluar ni. Amirah, ada lagi Amirah? Ana, Ira, Balkis, Farah. Hello. Ada? Siapa yang jawab tadi? Hidayah, ada lagi Hidayah? Ada. Ada doktor. Mentang-mentang bulan puasa ni slow tak ada. A je kadang-kadang ada. A je kan tulis. Supaya tak ada yang jawab A. Bagus. Sekarang faham tak apa yang saya cerita tadi? Ke tak faham lagi? Apa tu? Pening? Kepala ke apa tu? Arif, kepala ke sakit hati? Sakit hati. Kan? Saja je. Faham sedikit sudah dah doktor. Faham sedikit. Tak boleh, kena banyak. Ni nak jawab kuis, kena banyak faham. Okey, saya rasa setakat tu dulu. Kita tak boleh lama-lama. Kita sambung lagi pada minggu depan. So, selamat menunaikan ibadah puasa. So, jangan lupa kita sahur. Jangan lupa semua. Saya harap you all dapat kekalkan konsisten you punya momentum dan sebagainya untuk kita terus belajar. Belajar ni kena ingat adalah perjuangan. Bukan main-main Ini adalah perjuangan. Jadi jangan jadikan Ramadan ini kita tak berjuang. Kita teruskan perjuangan kita belajar. So boleh buat ibadat-ibadat lain, tambahkan lagi, namun janganlah tinggal yang ni. Janganlah tinggal terus 100%. Saya rasa setakat tu dulu kita punya kelas.
Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar-pelajar yang hadir pada pagi ini. Jangan lupa share learning point anda di dalam grup kita, iaitu grup WhatsApp kita. Saya nak tengok nanti. Okey. Saya rasa setakat tu dulu kita punya kelas. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Doktor. Doktor, Terima kasih doktor. doktor nak tanya. Siapa yang tanya tu? Syafiq, Ha, untuk nota, nanti dah tak upload dalam My Guru kan? ada kan? Ada. Ha? Tak ada nota eh? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Oh, tak ada. Kenapa tak bagi tahu? Saya ingat ada, semua senyap je. Nanti saya macam ni nota tu tak upload. Mungkin saya kena aktifkan balik. Kejap lagi saya aktif kalau saya ingat lah. Saya buat sekarang juga. Okey. Itu saja kan nak tanya saya? Ya doktor, nota tak ada. Okey, terima kasih. Nanti saya upload sekarang, okey? Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih doktor. Terima kasih. Assalamualaikum.